Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala asy-syaikhu al-musannifu asy-syaikhu Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu ada 4 bahagi. Itu apa nama ni? Matan. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Itu yang pertama. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Yang suci, lagi menyucikan dan tidaklah makruh. Wa tahirun, mutahhirun, wa huwa al-ma'u al-musyammas. Yang keduanya ialah air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan, illa annahu makruhun isti'maluhu. Itu sebagaimana yang disebut oleh Syekh Al-Khatib. Jadi perbahasannya ialah dua air ini adalah air mutlak. Itu kita dah bahaskan dahulu. Kemudian bila air mutlak itu, maka terbahagi pula yang wajib digunakan. Ada yang sunat, ada yang harus digunakan. Dan ada juga yang makruh digunakan. Jadi yang makruh itu antaranya ialah al-ma'u al-musyammas. Jadi ma' musyammas itu dengan bila dah cukup syarat dia, maka dia itu dikira makruh. Baik. Kemudian dikira makruh ma' al-musyammas. Dan ni baru kita pergi yang ketiga ni, kita nak baca sini. Wa thalithuha ni. Wa thalithuha. Kalau ikutnya ni kategori yang kedua lah. Kategori air bagi 3 saja. Tapi musannif kita bagi pada 4. Jadi kita ikut pembahagian dia lah. Demikian jugalah Syekh Al-Khatib pun mengikut pembahagian dia. Maka faqala Syekh Muhammad Syekh Syamsuddin Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Wa thalithuha, dan yang ketiganya daripada jenis air yang 4 itu, ma'un tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'u al-qalilu al-musta'malu fi fardhi at-taharati an hadathin كالغسلة الأولى. أما دليل كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه. أما دليل أنه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. Ya, kita baca sampai situ dulu. Kalau kita sempat, kita sambunglah. Dia kata Syekh kita, apa nama ni? Tahirun mutahhirun. Tahirun mutahhirun. Maknanya ma'un tahirun. Yang kata tahir itu ialah yang suci. Suci
pada dirinya. Ghairu mutahhirin, tetapi tidaklah boleh menyucikan yang lain. Tak boleh menyucikan yang lain. Boleh suci pada dirinya saja. Apa nama makna suci pada dirinya? Jadi bila kata suci pada suci pada dirinya, ini maknanya maknanya kalau kena pada baju kita, kena pada tubuh kita, kita nak semayang, maka tak perlu basuh. Itu makna dia. Dia itu suci. Taklah kena basuh. Katakanlah air teh ataupun air kopi. Itu tidak kena basuh. Itu panggil dalam kategori tahirun ghairu mutahhirin. Wa huwal ma'u al-musta'mal. Kalau kita pergi depan lagi dia punya matan, maka wa huwal ma'u al-musta'malu wal mutaghayyiru. Ni kategori yang kedua ni, ada dua jenis air, satu air musta'mal, yang kedua ialah wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Yang yang berubah dengan sebab apa yang bercampur baur dengannya. Taghayyuran kathiran, dengan sehingga membuat perubahan yang banyak. Seperti air teh, macam air kopi, malah kita boleh minum. Kalau kena pada baju kita, itu maknanya tak kena, kita kena basuh. Itu maknanya tahir. Dia itu suci. Tapi boleh ke kita nak ambil air kopi tu untuk kita ambil air semayang? Itu maka tak boleh. Itu makna mutahhirun. Jadi sini dia tahir saja, suci pada dirinya. Ghairu mutahhirin, tetapi tidaklah menyucikan. Menyuci pada siapa? Li ghairihi. Kata Syekh Khatib tambah, maknanya tidaklah menyucikan yang lain. Dirinya sendiri itu dah suci, tapi tak boleh menyucikan pihak yang lain. Jadi ini ada dua jenis air. Satu ialah wa huwal ma'u al-musta'mal wal mutaghayyiru. Itu dalam matan. Maka di sini Syekh Al-Khatib kata wa huwal ma'u al-qalil. Maka dia tambah di sini al-qalil. Air yang sedikit. Al-musta'malu, yang digunakan fi fardhi taharah, yang digunakan pada mengangkat hadas. Maknanya mengangkat hadas yang fardu, pada bersuci yang fardu. Pada bersuci pada fardu taharah an hadathin, daripada hadas. Kal ghuslatil ula, seperti seperti basuhan yang pertama. Seperti basuhan yang pertama. Jadi kalau basuhan yang pertama itu maknanya kalau kita ambil air semayang, maka basuhan yang pertama yang mana basuh pertama. Kita ambil air semayang, kita pun basuh muka. Rukun wuduk tu maknanya ada 6. Maknanya yang kena basah itu ada 4 lah. Buat teka-tekinya ialah apakah berkaitan dengan apakah itu 4 rukun, apakah 4 benda kering, 2 benda yang basah. 2 benda yang basah itu ialah niat, 2 benda yang kering itu ialah niat dan juga tertib. Yang 4 lagi itu basah apa dia? Basuh muka, tangan, sapu kepala dan juga kaki. Baik. Jadi basuhan yang pertama itu dia menghilangkan, mengangkat hadas. Kemudian disunatkan untuk kita basuh yang kedua. Jadi air basuhan yang pertama itu menggugurkan, itu mengangkat hadas. Jadi menghilang hadas. Maknanya bila orang tu dia dah ambil semayang, dia dah basuh muka sekali, selesai. Tapi sunat ditigakan, at-tathlith. Disunatkan ditigakan. Demikian juga mandi wajib. Kalau mandi wajib itu, kalau mandi pula kali kedua tidak disunat. Tidak disunatkan mandi yang kedua, mandi sekali saja. Tak disunatkan mengulang mandi. Adapun wuduk disunatkan untuk kita memperbaharui wuduk. Dan wuduk itu sendiri at-tathlith, dibasuh 3 kali begitu. Okey. Baik. Kemudian begitu kalau mandi itu maknanya kalau mandi sunat. Kita kata mandi maknanya kal ghuslatil ula satu, contoh lain seumpama, apa lagi yang seumpamanya? Seumpamanya lah mandi sunat hari Jumaat. Maka air itu tidak dipanggil air musta'mal kerana
Kenapa? Kerana kita tidak berhadas besar. Itu sunat saja. Maka air itu tidak dipanggil air musta'mal. Makna musta'mal itu sendiri ialah istamala makna menggunakan. Musta'mal yang telah digunakan. Musta'mal bermakna yang telah digunakan. Jadi air itu telah digunakan. Bukan makna kita dah gunakan dia untuk basuh pinggan, guna basuh kereta. Itu guna juga, tapi bukan hukum ni. Yang nak jadi hukum musta'mal dalam fiqh ni macam mana? Al-musta'mal fi fardhi taharah. Yang digunakan untuk menghilangkan mengangkat hadas. Digunakan untuk mengangkat hadas. Itu. Untuk orang panggil mengangkat hadas yang wajib. Seperti basuhan yang pertama tadi. Itu. Seperti air mandi junub. Dan nanti dia akan terangkan apa makna fi fardhi taharah. Pada yang fardu di dalam bersuci. Yang fardu maknanya lepas tu ada yang sunat lah. Yang fardu saja air itu dipanggil air musta'mal. Jadi Syekh Al-Khatib di sini dia menambah perkataan wahwal ma'u al-qalil. Ma' al-qalil, air yang sedikit. Dalam fiqh ni bila kita kata air yang sedikit maknanya ialah air yang kurang daripada 2 qalah. Nanti kita akan jumpa perbahasan tentang 2 qalah nanti. Masa dia berbicara tentang ma'un najis, iaitu air mutanajjis. Di sana dia akan terangkan dengan lebih detail. Tapi umumnya maknanya air 2 qalah itu ialah dipanggil air yang banyak. Lebih kurangnya kalau sekarang ni dikodarkan oleh para ulama kontemporari lah menyatakan 193 liter. 193 liter. Ada yang kata kurang daripada itu. Itulah maknanya air apa? 2 qalah. Itu kadar 2 qalah. Jadi kalau air musta'mal ni, dia masalahnya ialah dia kalau sikit. Gitu dia kalau sikit baru panggil air musta'mal. Kalau dia banyak sehingga sampai 2 qalah, dan kita ambil semua orang campur dia semua air air basahan pertama dia tadi, semua tadi kita pun campur semua sekali. Maka sampai 2 qalah. Maka dia tak jadi lagi air musta'mal, tak pakai musta'mal, dia menjadi air mutlak semula. Dia menjadi air mutlak semula. Ada ke orang buat begitu? Itu tak ada. Susahlah sikit tu dari segi apa? Dari segi kita tu rasa tak sedap tu, adalah. Tapi dari segi hukumnya ialah kalau air musta'mal itu banyak, maka dia tidaklah menjadi musta'mal kalau banyak. Itu masalah kalau kita ambil air semayang dalam kolah. Kolah masjid tu, kalau dia tu besar begitu. Masjid biasanya cukuplah 2 qalah tu. Walaupun dia ada 1 qalah saja, tapi air dalam dia 2 qalah dia panggil. Bukan makna qalah tu qalah apa masjid tu, bukan. Maksud qalah tu ialah ukuran tadilah. Air itu dalam 200 liter, kurang sikit. Baik. Jadi air musta'mal tu kalau semua orang ambil air semayang, kemudian dia pun jatuh air dalam qalah balik, maka tidak menjadi air musta'mal yang jatuh bila dia bercampur balik. Jadi syarat musta'mal tu antaranya ialah dia sedikit. Yang keduanya dia mesti sudah berpisah daripada badan lah. Pisah infisal lah. Kalau dia masih lekat lagi, maknanya kita ambil semayang, air di sini, kemudian kita lalu sini, ini tak musta'mal lagi. Bila dia musta'mal, lepas dia dah jatuh, tu baru musta'mal. Yang jatuh tu dia pun masuk dalam qalah balik. Kalau banyak, maka kita tak perlu bimbang lah. Kenapa? Kerana air musta'mal itu ialah air yang sedikit. Kalau dah bercampur balik dengan air yang sama musta'mal pun, maka dah jadi air mutlak balik. Apatah lagi kalau bercampur dengan air mutlak yang banyak. Maka tak bimbang pada masalah air itu musta'mal. Gitu. Zaman kita ni kuranglah sikit masalah pada air musta'mal ni. Kerana kita tak pakai baldi. Zaman dulu dia pakai baldi. Nak balik rumah dia pakai pakai, kita panggil gayung untuk mandi semua sekali. Jadi adalah masalah
kena tangan apa semua sekali. Jadi adalah masalah air mustakmal tu ada banyak sikit lah. Sekarang semua orang pakai paip gitu. Nak air tu hilang gitu saja. Mungkin tak timbul air mustakmal. Tapi tak apalah, belajar dia. Okey. Itu maknanya air mustakmal tu ialah air yang sedikit. Kalau banyak, dah campur lebih daripada 2 kalah, maka tak timbul masalah mustakmal. Dan mustakmal itu ialah apa nama ni, dia itu yang sudah berpisah dengan anggota tadi. Selama dia duduk pada anggota tu, tidak dipanggil mustakmal lagi. Itu pada ta'rif. Jadi air mustakmal itu ialah al-ma'u al-musta'malu fi fardhi taharati, fi fardhi taharah, iaitu air yang digunakan untuk mengangkat kefarduan bersuci, basuhan yang wajib pada bersuci. Amma dalilu, nak pergi pada dalil. Amma dalilu kaunihi tahiran. Adapun dalil keadaannya, hu tu balik pada mak. Adapun dalil keadaannya itu suci. Tahiran tu dia jadi khabar kaun, khabar kaun yang beramal dengan kana. Yang beramal dengan kana. Kaun ni dia masdar. Jadi bila dia masdar, jadi asalnya hu tu adalah isim kaun. Patutnya dia akan jadi marfu' lah. Tapi bila buat gabungan begini, maka kedudukannya itu pada mudhafun ilaih. Maka dia jadi mudhafun ilaih dah di situ. Kauni ni dia boleh sejak kauna boleh jadi kauni, boleh jadi kaunu. Kadang-kadang dia mubtada'. Kadang-kadang jadi isim majrur. Kalau sini dia jadi apa ni? Kalau sini dalilu kaunihi, ni dia jadi mudhafun ilaih. Kaunu jadi mudhafun ilaih. Hi itu sendiri domain tu mudhafun ilaih. Jadi kauni tu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Hi mudhafun ilaih. Di sini di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Mula-mula kena selesai masalah mabni dulu, iaitu dhamirun muttasilun, mabniyun. Jadi kena selesai itu dulu. Kemudian dia mabni itu, tapi kisahnya bila dia mabni nama dia duduk pada tempat jar, maka fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Susah sikit i'rab dia ni. Ulama kata maknanya fi mahalli jarin lafzan. Wa fi mahalli raf'in mahallan. Pada hakikat sebenarnya dia adalah isim kaunu yang marfu'. Tak apalah, yang pentingnya ialah bila kita jumpa kaunu, maka lepas pada kaunu tak ada mudhafun ilaih ataupun ada isim zahir yang jadi mudhafun ilaih. Yang selepas itu, maka itu adalah khabar dia. Khabar dia itu mestilah jadi mansub. Mesti jadi mansub. Jadi dia bukan mansub kerana hal sini, bukan mansub kerana dia maf'ulun bih, bukan. Mansub kerana dia adalah khabar kaunu. Adapun dalil tentang hal keadaan air itu adalah suci. Fali anna salafa, tengok bila kita pakai amma, maka kena ada jawab pada amma. Jawab pada amma ialah fa. Fa itu jawab, jumlah jawab ni lah. Adapun dalil keadaan air itu suci, suci pada dirinya. Fali anna salafa as-salihah, kerana para salafus salih. Salafus salih ni siapa? Orang salaf yang soleh. Salaf adalah orang terdahulu yang soleh. Soleh mana? Itu yang Nabi SAW sebutkan. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku. Ini kurun baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang berikutnya yang berikut dengan sahabat tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang mengikut mereka itu seterusnya, orang seterusnya, iaitu 300 tahun. Yang pertama itu dipanggil kurun yang penuh berkat, kerana dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pun ketika itu sangat bersih. Jadi ulama-ulama pun adalah orang yang sangat
sangat faham, sangat faham kerana masih dekat jaraknya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping keberkatan yang banyak itulah. Nah, di salafus salih ni adalah khilaf pula para ulama. Adakah 300 tahun, ada yang kata sampai 400, ada yang sampai kata 500. Tapi umumnya 300. Tapi kita dalam bahagian apa nama ni pembukuan, buku-buku yang banyak ditulis Asrut Tadwin ni banyaknya pada zaman orang panggil kurun yang ketiga, kebanyakan pada kurun yang ketiga walaupun ada sebelum pada itu. Baik. Jadi ada pun kerana salafus soleh terutamanya para sahabat lah, mereka itu adalah mereka itu ru'wa tu adalah merupakan isim kanu lah, adalah mereka itu la yahtarizuna amma yatatayaru alaihim minhu. Mereka itu tidak ambil berat, kita kata, tidak kumpul semula. Apa yang telah tatayar ni maknanya asal berterbangan, maknanya apa yang berjatuhan di sini. Apa yang berjatuhan daripada mereka daripada air itu. Maknanya basuh muka, kemudian air tu tak adalah dicari baldi ke, dia tadah. Mak sembahyang memang tadah balik. Itu dalil. Silap baca ni. Silap. La yahtarizun maknanya dia tidak berjaga-jaga, tidak berjaga-jaga. Sini. La yahtarizuna, ia tidak berjaga-jaga daripada apa yang berterbangan ke atas mereka daripadanya. Mercik lah kita kata. Air yang orang panggil dia, orang ni ambil air semayang tepi ya, pak, terbang air. Orang sebelah. Jadi orang sebelah tu tak kisahlah, kerana air itu suci. Itu makna air itu suci. Maknanya dia tak ambil maknanya tak ambil berat. Kalau air najis macam tu. Ini bukan air najis ni. Jadi kena pun tak apa. La yahtarizuna amma yatatayaru alaihim minhu. Apa yang berterbangan mengenai mereka daripada air. Tak adalah kita nak berjaga-jaga dengan air apa nama ni? Air mustakmal. Begitu juga kalau kita ambil air semayang ni, tengah ramai orang. Kemudian dia mercik lah sikit. Kita ambil basuh muka, kemudian mercik. Kena air kita. Itu ada juga bahagian yang dimaafkan. Dimaafkan. Itu kerana tak boleh nak buat macam mana lah. Dah ramai-ramai gitulah keadaan dia. Susah sangat. Maka tidaklah dijadikan benda itu sesuatu yang besar. Itu dimaafkan. Tapi tak bolehlah kita guna air itu untuk kita air yang berterbangan semua campur, bukan yang tu memanglah air air mustakmal, tapi maknanya air yang kena di dalam yang kita nak gunakan dalam tangan kita itu maknanya. Baik. Jadi kalau kita fikir panjang-panjang sangat nanti dia jadi was-was banyak pula. Jangan fikir was-was banyak sangat. Jangan was-was banyak sangat. Jadi para salafus salih dia tak kisah pun apa yang berterbangan, tak kisah. Itu menunjukkan la yahtarizun, tidak ambil berat. Maknanya mereka itu tidak berjaga-jaga daripada apa-apa yang berterbangan. Itu menunjukkan bahawa dia adalah suci. Kalau dia itu najis, maka tentulah mereka akan jaga baju dia, jaga badan dia bimbang. Nak beribadat macam mana? Nanti nak semayang macam mana nanti? Yang penting sekali lah semayang lah. Yang penting. Okey. Baik. Itu dalil pada dia itu suci. Wa fi sahihain. Ni bawa pada dalil hadis pula. Tu hadis juga. Hadis apa tu? Itu mengenai fa'il, perbuatan. Okey. Wa fi sahihain. Di dalam sahihain. Sahihain maknanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih. Sahih, kitab Sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi sebelum ada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata itulah maksud. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata kitab hadis yang paling sahih ialah Muwatta' Imam Malik. Maka para ulama selepas pada itu membahaskan apakah maksud
Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahawa Muwatta' Imam Malik adalah kitab hadis yang paling sahih. Itu katanya ialah kerana sebab pada masa itu belum ada lagi Sahih Bukhari dan belum ada lagi Sahih Muslim, belum ada lagi. Belum ada lagi. Lepas adanya, maka sepakatlah para ulama kitab yang paling sahih selepas daripada kitabullah ialah Sahih Al-Bukhari, ya, kemudian Sahih Muslim. Maknanya bila ada dalam dua ni maknanya boleh berhujah sangatlah, selesai dah masalah. Okey. Boleh berhujah, tapi cara guna berhujah tu panjang lagi perbahasan dalam usul fiqh, pembahasan. Baik. Jadi kita kisah dalam kita ni suka sangat yang berdebat-debat ni, suka sangat dalam perkara khilafiyah ni, kata ini dalil yang kuat, Ini dalil yang kuat, dalil yang lebih kuat. Ada juga perbahasan dalil kuat ni apabila kita buat apa nama ni? Muqaranah lah dipanggil, muqaranah fiqhu al-muqaran. Kita banding itu latihan untuk kita cuba memahami apa nama ni, cara berhujah para fuqaha. Itu tujuan dia. Yang pentingnya ialah bagi setiap orang dia akan jumpalah apa yang pada pandangannya kuat pada pandangannya. Mazhab-mazhab ni dia mencari dalil yang kuat lah sebenarnya. Jadi yang penting ialah dalil yang muktabar, kita panggil. Kuat ni dia subjektif, sangat subjektif. Bila kita pergi detail dalam ilmu fiqh, kita akan jumpa susah nak kata yang ni ini saja dalil kuat, semua yang mesti terima. Yang tu masalah yang begitu dia tidak akan berlaku khilaf lah. Yang begitu. Yang tu sedikit saja. Yang banyak yang boleh berlaku khilaf padanya. Bila boleh berlaku khilaf padanya, tak boleh kita suka-suka hati gitu saja nak ambil yang mana, tak boleh. Jadi mesti ada amanah dalam ilmu ni, kerana ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah yang lebih tepat? Itu dipanggil mujtahid, berusaha mencari kebenaran dia, berusaha. Itu. Usaha sampai di situ dengan dalil yang dipanggil dalil yang muktabar. Dalil yang muktabar bagi orang yang cukup syarat itu dipanggil mujtahid. Kita yang tak mujtahid ni, kita apa? Kita kaji tujuan untuk memahami dalil mujtahid tadi. Orang mujtahid tu sampai macam mana? Dia boleh, dia wajib dia tu mencari hukum sampai dia jumpa apakah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala berkenaan bab ini daripada Quran, daripada hadis, mana kita nak dapat. Dia besarlah tanggungjawab mereka itu. Dan mereka itu tidak boleh taklid. Itu perbahasan taklid lah pula. Jadi yang pentingnya kita belajar mazhab Syafi'i, kita tengok dalil dia. Gitu. Tujuan kita nak faham. Kemudian kita nak banding dengan mazhab lain. Itu boleh. Bila sampai masanya, bolehlah. Perbahasan itu antara mazhab itu biasa, panjang. Biasa saja. Tentang orang panggil masukkan air dalam hidung tu pun panjanglah perbahasan dia. Jadi kalau kita sibuk berbahas tentang perkara yang begitu, bila kita nak semayang? Jadi basuh telinga, masukkan air dalam mulut berkomor-komor. Ini ada setengah ulama kata ini wajib, Nabi buat. Tapi Nabi buat itu sunat ke wajib? Jadi kita lah mazhab Syafi'i kata sunat, mazhab Hambali kata wajib. Jadi kalau kita nak bahas semua sekali sebelum kita semayang, nanti buku tebal-tebal. Nak macam mana semayang? Dah sejam, 2 jam ni semayang maghrib. Sekejap saja. Nanti nak semayang pula. Macam mana? Oleh kerana itulah para ulama menyatakan boleh kita bertaklid pada mana-mana mazhab. Terutamanya 4 mazhab. Maknanya yang sudah stabil. Sah kita buat ibadat itu ikut mazhab. Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, mazhab Maliki ke, mazhab mazhab Hanafi ke, boleh. Sah. Selesai masalah. Tak apa. Jangan susah. Allah Ta'ala tidak suruh kita sampai kita mengenali dalil yang paling kuat. Itu. Tapi itu pada para mujtahid. Pada orang ramai tak apa dah kita. Itu ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nak bahas dalil, nak jadi sampai ke tahap tu, tu perlu pada suatu masa yang panjang sehingga terbentuk kemampuan yang tersendiri di dalam memahami hukum-hukum fiqh.
Jadi setakat kita tahu satu dua tu tak bolehlah nak sibuk kata ni dalil yang paling kuat. Tu pada kita, pada pengajian kita. Kita kena hormat. Kalau kita jumpa, kita kenal lah siapa Imam Asy-Syafi'i, kita akan dapati dia lebih daripada tok guru kita lagi. Kalau kita dengar, kita kenal siapa Imam Nawawi itu, kita tak pergi cari orang lain dah. Kalau kita ada zaman tu. Macam mana ibadatnya, macam mana ilmunya, macam mana kefahaman bahasa Arabnya. Semua sekali. Kalau jumpa Imam Rafi'i macam mana. Kita tak bahas dengan dia ni dalil kuat tak, kata dia kemampuan dia memang luar biasa dari segi berjumpa dengan hadis. Kata Imam Nawawi, orang bahas pada aku tentang kitab Al-Wajiz, dia kata aku tak betul, tak faham kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Dia ada Al-Basit, ada Al-Wasit, ada Al-Wajiz. Dia kata aku dah baca 400 kali baca. 400 kali baca kitab. Tak tahulah kita macam mana. Jadi kita kalau setakat baca kitab sikit, tengok TV banyak, macam mana lah kita nak sibuk bahas tentang dalil yang kuat. Tak apa, yang penting ialah dalil yang muktabar. Yang penting ialah dalil yang muktabar. Jangan dalil suka-suka kita, tak boleh. Ni nak ambil yang ni. Tak boleh buat suka-suka kita. Ini ada tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang semua para ulama itu bermula dengan belajar mazhab masing-masing. Belajar mazhab dahulu. Jadi mazhab ni memudahkan kita lah. Okey. Baik. Panjang pula pergi situ. Okey. Jadi tengoklah kitab Fiqh Sahihain. Di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi ni riwayat siapa ni? Tak sebut di sini. Ada di sini. 25 kat sini. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun wa Ahmad. Wa lafzu tak sebut siapa. Dia tak sebut siapa. Dalam tahqiq dia tak sebut siapa. Okey, baik. Jadi adalah satu riwayat. Ada Jabiran fi maradihi, bahawa baginda Rasulullah SAW menziarahi. Ada makna balik. Ini maknanya menziarahi. Iyadatul marid. Bukan balik. Iyadatul marid maknanya menziarahi orang sakit. Ini dia menziarahi Jabir bin Abdullah. Ketika sakitnya. Sakit. Tapi tak mati dalam sakitnya. Jabir panjang umur. Nabi wafat dahulu. Jadi dia menziarahi, kita panggil orang sakit. Menziarahi orang sakit. Fi maradihi, ketika sakitnya, fatawadda'a. Maka baginda Rasulullah SAW berwuduk. Jadi ada baki air wuduk. Baki itu air mustakmal tadilah. Wasabba alaihi min wudu'ihi. Dan baginda Rasulullah SAW menyimbah, kita kata. Sabba, tapi ialah air wuduk macam mana nak simbah. Maknanya dia ada bekas air baginda Rasulullah SAW tu, dia pun sabba alaihi min wudu'ihi. Maknanya dia sentuhlah, kita kata sentuh Jabir. Itu cara perubatan. Maknanya Nabi SAW mengubati dengan air wuduk baginda SAW yang penuh berkat itu. Ni kalau hadis ni bahas bab perubatan pula, panjang pula lah. Allah. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa air daripada kita ambil air sembahyang itu bukan najis, bukan. Itulah dalil dia itu bukan najis. Jadi ini kerana ada juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan idza tawadda'a al-'abdu al-muslim awil mu'min, apabila seorang hamba yang muslim ataupun yang mukmin itu dia berwuduk, maka faghasala wajhahu, maka dia basuh mukanya, kharaja min wajhihi, maka keluarlah daripada muka itu kullu khati'atin. Kullu khati'an, setiap dosa.
yang zuru ilaiha yang melihat akannya itu oleh mata. Apabila dia basuh dua tangannya, maka keluarlah daripada kedua tangannya itu segala dosa bersama dengan air. Ma'al ma'au ma'a akhiri qatril ma'. Bersama dengan air ataupun bersama dengan air yang paling hujung. Air yang paling hujung yang jatuh itu, maka berguguranlah dosa-dosa. Demikian juga basuh kaki, maka hilanglah dosa-dosa daripada kaki itu berjalan ke tempat-tempat maksiat tadi, hilanglah semua sekali. Ini menunjukkan nampak macam air itu najis, ya. Jadi daripada hadis ini pula menunjukkan dia tidak najis, ya. Nabi gunakan air itu untuk untuk mengelak Jabir tadi. Jadi itu kata air musta'mal. Itu kerana itu tidak digunakan. Itu air itu tidak digunakan balik. Tapi dia adalah suci dengan makna tak perlu kita berjaga-jaga dengan dia, tak perlu. Tapi nak gunakan dia, itu air yang mustaqdar, air yang kotor lah. Maknanya jiwa kita manusia ni tak boleh lah nak gunakan balik tu, rasa berat. Rasa berat. Wa amma dalilu annahu ghairu mutahhirin li ghairihi. Adapun dalil bahawa air musta'mal itu tidaklah dia boleh menyucikan yang selainnya. Fali'anna salafus salih, kerana salafus salih kanu, mereka itu adalah dahulunya ma'aqillati miyahihim, bersama dengan sedikitnya air mereka itu. Ni mak tu mufrad dia, miyah tu jamak. Jadi mak ni dia uncountable noun lah, lebih kurang, ya. Tapi kadang-kadang guna miyah, nak kata apa ni? Nak kata air yang maknanya air yang banyak, maknanya sumber kalau pergi berjalan tu air orang ni begitu. Kadang-kadang nak menggambarkan jenis air, kata miyah. Macam kita buat sini, macam kata dia thummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Boleh juga sebut dengan guna kalimah yang banyak. Kalau bahasa Inggeris tak boleh, water je lah, tak ada waters. Di sini boleh juga, walaupun dia uncountable noun, ma'un, tapi boleh juga dengan jamak dia pun ada, tapi dengan kegunaan yang tertentu tadi. Ma'aqillati miyahihim, dengan sedikitnya air mereka, maknanya dalam musafir ni. Zaman dulu dia berjalan naik kafilah apa semua sekali di padang pasir, bawa air itu sedikit. Tak ada paip tengah jalan tu, kena jumpa wadi baru boleh jumpa punca air yang baru. Jadi orang yang mahir dalam perjalanan ni, dia tahulah nak mana wadi ni, berapa hari berjalan sampai sini, bekalan air ni cukup tak cukup. Tapi air tu tak boleh nak bawa banyak sangat. Nanti nak letak barang lagi, nak letak orang lagi, nak pergi orang guna lagi. Jadi banyak. Jadi semua benda banyak sangat tak boleh. Macam naik kapal terbang je lah. Tak boleh semua-semua nak letak nanti. Tak boleh naik kapal terbang. Gitu. Jadi oleh kerana itu sedikit. Air itu sedikit. Walaupun sedikit air mereka itu, lam yajma'u al-musta'mala. Dia tidak mengumpulkan air musta'mal lil isti'mali thaniyan, untuk digunakan untuk yang kedua kali. Tidak. Balin taqalu ila tayammum. Maknanya dah bila dah guna air, dan nanti nak ambil semayang pula. Jadi pakai air yang sama lah. Pakai air yang sama. Dia tak buat gitu. Dia guna juga air, tak apalah. Guna air baru lah. Guna air baru. Habis air. Dan kalau engkau asyik guna air baru saja, nanti habis air. Tak apalah. Habis air, mana kita dah tak ada air, cari air semua sekali, cukup syarat tayamum. Gitu. Itu maksudnya. Walam yajma'uhu lisyurbi, dan tidak juga mereka itu kumpulkan dia itu untuk minum, li'annahu mustaqdarun, kerana air itu adalah air yang kotor. Yang kotor. Ini ada perbahasan dia panjang sikit. Pasal apa dia kita kata basuhan yang kedua dan yang ketiga pun dia tak kumpulkan juga, kerana mustaqdar tadilah, kerana walaupun air
mandi sunat Jumaat tak ada orang kumpul balik, maknanya rasa tak sedap sangat rasa tak sedap sangat. Tapi dari segi hukum bolehlah. Tapi yang wajib tadi maknanya dia tak gunakan. Yang kedua, yang ketiga ni setengah ulama kata kerana dia biasanya yang kedua dan ketiga air yang pertama tu masih ada di situ bercampur bercampur air mustakmal dengan air tak mustakmal. Oleh kerana itu mereka tidak mengumpulkan dia. Adalah beberapa lagi itu menyebabkan jadinya ialah air mustakmal itu tidak menyucikan. Satu lagi yang tadilah kerana air mustakmal itu jatuh bersama dengan dosa-dosa berjatuh sama dengan dosa-dosa. Oleh kerana itu tidaklah digunakan dia untuk bersuci kali yang kedua. Itulah sebagai mukaddimah pada bab air mustakmal. Nanti kita sambung lagi jika tidak ada arab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam.